Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan kepada semua anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Pada hari ini, cikgu akan membincangkan salah satu topik yang terkandung dalam SK 3.3 Migrasi Penduduk, yang mana ianya akan dilihat tajuk-tajuk, iaitu tajuk yang terkandung dalam SP 3.3.4, iaitu menilai kesan migrasi terhadap sesebuah negara, dan juga 3.3.5, iaitu membahaskan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan migrasi di sesebuah negara. Hari ini Cikgu Nur Adilah binti Muhammad Yusof, iaitu cikgu dari SMK Kota Baru, Kelantan, akan berkongsi idea dengan anak-anak. Antaranya ialah diharapkan anak-anak semua dapat di akhir pengajaran dan pembelajaran boleh menilai kesan migrasi terhadap sesebuah negara dan juga boleh membahaskan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan migrasi di sesebuah negara. Baiklah anak-anak, sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut, cikgu ingin bertanya, pada sebelum ini, adakah anak-anak telah pun belajar salah satu tajuk dalam tajuk migrasi? Jadi kita akan membuat satu imbas kembali tentang tajuk, yang mana tajuk-tajuknya ialah tajuk jenis migrasi. Kita akan lihat terdapat dua jenis migrasi, iaitu migrasi dalaman dan juga migrasi antarabangsa. Selepas kita berbincang, sebelum ni mungkin kita telah berbincang tentang tajuk jenis migrasi, kita akan berbincang tentang faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi. Secara jelas, cikgu rasa anak-anak semua telah pun faham dengan lebih jelas apakah faktor dan juga jenis-jenis migrasi. Okey, baiklah anak-anak, hari ini kita akan berkongsi idea, iaitu tajuknya ialah yang pertama, kesan migrasi terhadap sesebuah negara. Dalam kesan migrasi terhadap sesebuah negara, kita akan lihat kesannya dari aspek ekonomi dan juga sosial. Dalam kesan ekonomi, kita akan lihat dari sudut pandangan positif dan juga negatif. Begitu juga dengan kesan sosial. Kita akan lihat juga dari aspek positif dan juga negatif. Baiklah anak-anak, kita akan lihat satu persatu apakah kesan migrasi terhadap sesebuah negara. Yang pertama, kita akan lihat kesan migrasi dalaman dahulu sebelum kita melihat kesan migrasi antarabangsa. Okey. Yang pertama, kita akan lihat kesan ekonomi dari aspek positif. Apa yang akan timbul apabila berlaku migrasi dari satu tempat ke tempat yang baru? Baiklah anak-anak, yang pertama kita lihat dalam pembangunan kawasan baharu seperti Tanah Rancangan Verda. Okey, ini adalah kesan daripada pergerakan penduduk dari kawasan luar bandar ke kawasan luar bandar jauh juga. Baiklah anak-anak, apabila pembangunan kawasan baharu ini dilakukan, maka akan adalah pelbagai infrastruktur ataupun kemudahan asas yang lebih lengkap akan diadakan di kawasan tersebut. Okey, yang kedua, kita lihat taraf hidup migran akan meningkat kerana taraf pendapatan yang semakin tinggi. Okey, sebagaimana yang telah kita tahu, kebanyakan berlaku migrasi akibat kekurangan pendapatan di kawasan asal. Bila migran berpindah ke kawasan baru, khususnya di bandar, maka
pendapatan mereka dapat ditingkatkan. Ini dari segi ekonominya. Ekonomi dapat ditingkatkan kerana taraf hidup migran meningkat akibat daripada pendapatannya yang semakin meningkat. Okey, yang ketiga, apakah kesan ekonomi positif yang ketiga? Cuba kita lihat. Ia dapat meningkatkan pasaran barangan kerana pertambahan penduduk. Kita sedia maklum, pertambahan penduduk adalah satu kesan positif dalam ekonomi kerana penduduk memerlukan barangan keperluan harian, memerlukan makanan, memerlukan pakaian. Jadi, apabila di satu-satu kawasan itu pertambahan penduduk berlaku, khususnya di bandar, maka pasaran barangan keperluan harian juga akan bertambah. Okey, kita lihat pula dari aspek kesan ekonomi negatif. Tadi kita telah lihat yang positif, sekarang ini kita lihat dari aspek negatif. Mesti ada yang negatif walaupun ada positifnya. Okey, kita hanya ada satu sahaja kesan ekonomi yang negatif, iaitu kekurangan tenaga kerja di luar bandar. Kenapa berlaku hal sedemikian? Kita sedia maklum bahawa kekurangan tenaga kerja di luar bandar berlaku akibat penghijrahan golongan muda ke bandar untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Jadi dalam sektor ekonomi, khususnya dalam pertanian, sektor pertanian, anak-anak muda ini biasanya tidak berminat untuk bekerja dalam sektor pertanian. Jadi mereka akan mengambil keputusan untuk bekerja ke bandar. Secara automatik, secara langsungnya, kekurangan tenaga kerja akan berlaku di luar bandar. Okey, seterusnya, kita akan lihat kesan migrasi dalaman terhadap sebuah negara dalam aspek sosial. Baiklah anak-anak, ada kesan sosial yang positif, ada kesan sosial yang negatif. Kita lihat yang positif dahulu. Okey, yang pertama, akan berlaku peningkatan kemudahan infrastruktur untuk memenuhi keperluan penduduk. Kita memang faham setiap manusia memerlukan kemudahan, sebab bila ada kemudahan, secara ringkasnya, secara umumnya kita akan mendapat keselesaan. Okey, seterusnya yang kedua, kita lihat dari aspek kesan sosial negatif. Yang pertama, masalah setinggan akan berlaku akibat daripada harga rumah yang tinggi dan tidak mampu dibeli atau disewa oleh migran. Okey, kita memang tahu bahawasanya harga rumah ataupun penginapan adalah tinggi di kawasan bandar. Jadi, jika berlaku penghijrahan penduduk dari luar bandar ke bandar yang hanya cukup makan sahaja, menjadikan mereka tidak mampu untuk menyewa. Alternatifnya, mereka akan menyewa secara beramai-ramai. Okey. Seterusnya, kita akan lihat kesan migrasi antarabangsa terhadap sesebuah negara. Okey, kita lihat juga dari aspek kesan ekonomi. Sama sahaja sebenarnya kesan migrasi antarabangsa dengan dalaman. Cuma yang ini melibatkan migrasi antarabangsa, migran dari luar negara. Okey, kita lihat kesan positif. Secara umumnya kita faham sektor ekonomi yang kritikal seperti pembinaan, peladangan memerlukan tenaga kerja akibat daripada kurang minat golongan muda tempatan terhadap kerja-kerja sedemikian. Jadi, dengan adanya migran dari luar negara, tenaga kerja asing ini dapat menyediakan tenaga kerja dalam sektor kritikal tersebut. Okey, yang kedua, berlaku pemindahan teknologi
pemindahan teknologi. Sebab apa berlakunya pemindahan teknologi? Okey, pemindahan teknologi ini berlaku disebabkan oleh kepakaran dari luar negara yang berhijrah ke Malaysia contohnya dapat membawa juga teknologi yang mereka ketahui dan mengaplikasikan dalam negara Malaysia. Okey, yang ketiga, meningkatkan taraf hidup migran. Memanglah apabila mereka berhijrah ke negara contohnya Malaysia, mereka mendapat peluang pekerjaan dan pendapatan mereka lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai mata wang negara asal mereka. Seterusnya, meluaskan pasaran barangan. Kita sedia maklum, mereka memerlukan makanan, mereka memerlukan pakaian, mereka memerlukan tempat tinggal. Semuanya ini adalah barangan-barangan keperluan yang mana mereka perlu ada. Dan permintaan ini akan meningkat secara langsung boleh meluaskan pasaran barangan. Okey, kita lihat kesan negatif. Yang pertama, akan berlaku pengaliran keluar mata wang. Mereka bekerja di Malaysia dan wang ini akan dibawa pulang ke negara asal kerana mereka mempunyai keluarga di negara asal. Secara automatiknya, secara langsungnya mereka akan bawa keluar mata wang negara kita ke negara mereka. Okey, seterusnya, kos perbelanjaan kerajaan meningkat. Sebab apa ya, anak-anak? Kos perbelanjaan ini meningkat? Cuba kita fikir sejenak. Kenapa berlaku kos perbelanjaan kerajaan meningkat? Okay, anak-anak mungkin pernah lihat satu peristiwa ataupun pernah lihat di TV, televisyen yang mana mungkin akan ada penghijrahan penduduk ataupun tenaga kerja asing ini secara tidak sah. Okey, yang tu tidak sah. Kalau yang secara ada permit, kos perbelanjaan kerajaan meningkat kerana memerlukan perbelanjaan dalam menyediakan pelbagai kemudahan. Okey. Seterusnya, kita akan lihat lagi kesan migrasi antarabangsa terhadap sesebuah negara dalam aspek sosial. Okey, yang pertama, kesan positif. Apabila berlaku pertambahan penduduk, tak kira antarabangsa ataupun migrasi dalaman, akan pertambahan bilangan penduduk, maka kemudahan infrastruktur juga dapat dipertingkatkan bagi memenuhi keperluan penduduk setempat. Okey. Kita lihat kesan sosial dari aspek kesan negatif. Yang pertama, pertambahan kepadatan penduduk. Ini mungkin hanya berlaku di kawasan bandar. Bandar-bandar besar menjadi tumpuan penduduk yang mana ekonominya adalah berteraskan industri contohnya. Jadi, peluang pekerjaan yang banyak di kawasan bandar telah menyebabkan penduduk ataupun migran dari luar negara akan bekerja di dalam sektor industri. Akan berlaku pertambahan penduduk secara migrasi. Okey, yang kedua, masalah sosial seperti jenayah dan juga apa dia? Masalah sosial, jenayah ataupun masih ingat tak apa yang berlaku? Kalau tidak ada sosial yang jenayah, mungkin ada yang berkaitan dengan benda lain. Kalau jenayah, mungkin akan ada rompakan. Mereka tak semestinya datang ke negara, sesebuah negara itu dapat pekerjaan. Apabila tidak mendapat pekerjaan, mereka akan melakukan aktiviti jenayah untuk menampung keperluan hidup mereka. Okey, yang ketiga, penyakit berjangkit. Kita sedia maklum, kebanyakan pendatang asing atau pekerja asing ini tidak menjalani suntikan imunisasi.
Jika tidak ada suntikan imunisasi, maka akan ada kemungkinan boleh membawa penyakit bercangkit. Okey, keempat, persaingan peluang pekerjaan. Akan berlaku persaingan peluang pekerjaan antara pekerja asing dengan pekerja tempatan. Kebanyakan majikan lebih suka menyediakan peluang pekerjaan ini kepada pekerja asing disebabkan oleh upahnya yang lebih murah. Okey, seterusnya kita lihat setelah ada kesan, mesti ada langkah untuk mengurangkan kesan ini. Okey, kita lihat dahulu langkah-langkah mengurangkan kesan migrasi dalaman di sesebuah negara. Okey, yang pertama, apabila berlaku migrasi dalaman, penduduk dari luar bandar berpindah ke bandar disebabkan oleh kekurangan kemudahan asas, maka langkah-langkah yang boleh kita ambil ialah meningkatkan kemudahan asas di luar bandar seperti menyediakan kemudahan hospital dan juga pusat membeli belah. Hospital adalah salah satu kemudahan asas yang amat diperlukan oleh semua masyarakat. Sebab jika ada penyakit yang kritikal, mereka boleh terus menuju ke hospital. Tidak perlu lagi ke klinik-klinik daerah. Okey, seterusnya yang kedua, kita boleh memodernkan sektor pertanian dengan penggunaan jentera, baja kimia dan juga biji benih yang bermutu. Kerana apabila pemodenan dalam sektor pertanian ini, ia dapat menambahkan hasil pertanian. Apabila hasil pertanian bertambah, secara tidak langsung ia boleh menambahkan pendapatan penduduk di kawasan luar bandar. Okey, yang ketiga, penyerakan dan penyebaran industri ke kawasan luar bandar yang seterusnya dapat membuka peluang pekerjaan kepada penduduk. Kita tahu biasanya kawasan industri banyak dibuka di kawasan bandar. Apabila ia dipindahkan di kawasan luar bandar, maka penduduk di luar bandar tidak perlu lagi ke bandar untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Okey anak-anak, kita lihat seterusnya apakah langkah-langkah bagi mengurangkan kesan migrasi antarabangsa pula ya di sesebuah negara. Tadi kita lihat kesan migrasi dalaman. Sekarang ini kita lihat langkah-langkah bagi mengurangkan kesan migrasi antarabangsa di sesebuah negara. Okey, yang pertama, kita boleh menguatkuasakan undang-undang dalam pengambilan pekerja asing, iaitu dengan mengetatkan peraturan proses pengambilan pekerja asing, dan seterusnya boleh mengambil tindakan tegas kepada pendatang haram. Mereka datang tanpa izin, maka apabila ditangkap, dihantar semula ke negara mereka. Okey, seterusnya, yang kedua, kita boleh meningkatkan kemahiran pekerja tempatan dalam memberi latihan seperti di Kolej Vocational dan juga Institut Kemahiran MARA. Apabila kemahiran ini dapat diterapkan dengan lebih awal, maka segala sektor yang kritikal dapat dipenuhi oleh pekerja-pekerja dalaman ataupun tempatan. Yang ketiga, menyediakan kemudahan insentif kepada pekerja tempatan seperti asrama dan juga bonus. Ini memang semua orang nak bila bonus semua orang akan celik mata sebab bonus adalah biasanya wang. Apabila dapat wang yang lebih, maka mereka lebih tertarik bekerja di sektor tersebut. Okey, yang keempat, kerajaan boleh mengurangkan cukai kemudahan kepada majikan yang mengutamakan pengambilan pekerja tempatan dalam sektor kritikal seperti perladangan dan pembinaan. Okey,
Apabila majikan mengambil pekerja tempatan, kerajaan memberi satu insentif dengan mengurangkan cukai keuntungan. Apabila cukai keuntungan dikurangkan, majikan akan mencari-carilah pekerja tempatan bagi menambahkan keuntungan mereka sendiri. Okey, sekarang kita cuba lihat soalan-soalan yang boleh dijawab berkaitan dengan tajuk-tajuk ini. Cikgu ambil hanya satu sahaja soalan. Okey, apakah soalannya? Okey, kita lihat. Sekarang ini, migrasi luar bandar ke bandar semakin berleluasa di Malaysia. Pelbagai faktor telah mendorong berlakunya fenomena ini. Pihak kerajaan terpaksa membendung fenomena ini untuk menjamin kesejahteraan penduduk bandar. Anda diminta mencadangkan beberapa langkah untuk mengurangkan aliran migrasi ini. Okey, tadi kita telah pun berkongsi idea, telah pun berbincang apakah langkah yang boleh diambil bagi mengurangkan aliran migrasi. Cikgu rasa semua pelajar, anak-anak pelajar boleh menjawab soalan ini. Betul kan? Cikgu rasa semuanya telah ada, telah pun lekat dalam fikiran minda masing-masing apa yang telah kita belajar tadi, ya. Okey, walau bagaimanapun, cikgu akan beri satu contoh jawapan. Okey, kita lihat contoh jawapan. Yang pertama, cadangan saya. Sebab apa cadangan saya? Sebab soalan bertanya, beri cadangan anda. Okey, cadangan saya ialah untuk mengurangkan aliran migrasi luar bandar ke bandar yang semakin berleluasa di Malaysia ialah dengan langkah menambahkan peluang pekerjaan. Faktanya menambahkan peluang pekerjaan di kawasan luar bandar. Contohnya di mana? Di Mergong, Kedah, yang mana pembangunan dalam kegiatan industri kecil dan sederhana berlaku di situ. Okey. Yang kedua, selain itu, memodernkan kegiatan pertanian. Fakta kedua, juga dapat mengurangkan berlaku aliran migrasi kerana penggunaan baja kimia, racun serangga dan jentera dapat meningkatkan pengeluaran hasil pertanian. Ini secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan penduduk di luar bandar. Okey, yang ketiga, kita ada 3 fakta. Seterusnya, pembukaan pusat pengajian tinggi di kawasan luar bandar dapat mengurangkan aliran migrasi. Okay, penduduk setempat boleh melanjutkan pelajaran mereka sama ada di IPTA atau IPTS di kawasan setempat. Okey, cikgu akan beri satu soalan pengukuhan. Bukan satu, tapi kita ada, cuba lihat. Okey, satu, uraikan kesan migrasi antarabangsa terhadap sesebuah negara. Yang kedua, kemukakan langkah-langkah yang sesuai untuk mengurangkan kebergantungan kepada buruh asing bagi pembangunan sesebuah negara. Ini adalah soalan yang boleh anak-anak bincangkan bersama dengan guru-guru anak-anak ataupun boleh berbincang dengan rakan-rakan bagi menambah nilaikan pemahaman anak-anak tentang tajuk ini. Okey, cikgu rasa itu sahaja yang dapat dibincangkan pada hari ini, dapat dikongsikan idea pada hari ini. Sebelum itu, kita renungkan jika kamu gagal untuk mendapatkan sesuatu, hanya satu perkara yang dapat kamu lakukan iaitu cuba lagi. Walaupun anda pernah gagal, anda tidak mendapat prestasi yang baik, anda boleh cuba lagi sehingga dapat apa? Dapat penilaian atau prestasi yang lebih cemerlang. Okey, sekian sahaja daripada cikgu. Kita harap dapat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.